بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama dalam My Quran Time, baca, faham, amal, untuk kita melihat kepada halaman terakhir daripada juz yang ke-10, iaitu pada halaman 201. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada di halaman akhir hari ini Ustaz. Ya, sebagai satu subhanallah, ini sebagai halaman akhir juz ke-10, 1/3 Ustaz sudah kita lewati. Dan saya pasti bagi tuan-tuan yang sudah pun melihat kepada 10 juzuk ya selama hari ini, mungkin surah paling panjang, ayat paling panjang sudah pun kita lewati. 10 surah ini adalah ataupun 9 surah 10 juzuk yang ada ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memahami apakah yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya adalah sebagai satu nikmat yang besar yang kita doakan pada tuan-tuan ya. Kita sama-sama doa Allah izinkan kita lagi ya, kita mengulang kaji dan menyambung lagi kepada juz yang ke-11 hingga ke-20 ya, ulang kaji lagi ya juz 21 sampai juz yang ke-30, agar Allah bekalkan kita hidayah benar-benar, kita dipimpin oleh hidayah yang akhirnya membawa kita ke jalan yang lurus, jalan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 201 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-87 hingga 89, kita akan menyambung bagaimana sifat orang munafik yang Allah bongkar demi bongkar ya, dari halaman demi ke halaman yang lain. Semangat orang munafik yang lemah dan semangat orang mukmin yang kuat untuk berjuang, untuk berjihad bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kumpulan yang Allah kontrakan agar kita memilih mana satu yang kita ingin jadikan sebagai amalan kita, tabiat kita pada setiap hari. Diikuti dengan ayat yang ke-90, munafik orang Arab Badui ya, kemunafikan orang Arab Badui dan permintaan mereka untuk tidak ikut berjihad. Mereka ini orang kampung ya, macam mana apa perkataan mereka dan bagaimana respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat yang ke-91 hingga 93, keuzuran yang dibolehkan untuk tidak berjihad dan orang kaya yang tidak berjuang. Jadi ini adalah halaman 201 yang kita ingin lihat bersama, dan sama-sama kita mulakan dahulu bacaan kita daripada ayat 87 hingga 91 untuk sama-sama kita memahami mengapa banyak kali Allah membongkar sifat orang munafik, apa kaitan dengan kita pada tahun 2021 ini, agar kita walaupun belum lagi ke medan perang tapi kita boleh semak perkara ini dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, agar kita tidak tertinggal dalam kafilah
perjuangan kebaikan. Kita mula dulu dengan ayat 87 hingga 91 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, betul sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita meneruskan perjuangan daripada surah At-Taubah. InsyaAllah pada hari ini muka surat terakhir surah juzuk yang ke-10 kita akan bacakan daripada ayat ke-87 hingga 91 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 87 hingga 91. Ayat 87, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah tertutup hingga mereka tidak memahami kebaikan beriman dan berjihad. Ini adalah sambungan daripada hari semalam. Kita sudah pun melihat kepada ciri orang munafik itu, iaitu ia suka meminta alasan ataupun meminta izin daripada Nabi untuk zarna, ya, tinggalkanlah kami, biarlah kami nakum ma'al qa'idin, bersama dengan orang yang nyenggeng, ya, orang yang duduk-duduk. Siapa yang duduk-duduk? Bukan duduk tak ada alasan, ya, kerana wanita, anak kecil, orang yang sakit, orang tua, ya. Maka orang-orang ini digelar sebagai qa'idin. Mereka menjaga base, menjaga asas bahagian utama ataupun di tempat asal, tapi dalam masa yang sama mereka ini tidaklah berat tugas mereka, iaitu hanya mereka duduk dan mereka diizinkan. Tetapi apakah yang dibuat oleh orang munafik yang kaya, ya, ada harta, okey, tidak tua, bukan wanita, ya, bukan wanita, lelaki, tetapi kejantanannya itu Ustaz, ya, tak berapa jantan, ya. Mungkin dia salah satu daripada ada satu kisah yang diambil oleh Hamka, salah satu cara orang dahulu mendenda seorang lelaki ialah dia hapuskan janggut dan misainya.
Itu sahaja pun sudah membetinakan orang lelaki pada zaman dahulu, ya. Pasal apa? Pasal pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menjaga identiti sebagai seorang lelaki, menjaga identiti seorang wanita, ia perlu dipisahkan ataupun dibezakan. Dia tak boleh campur-campur. Ya. Salah satunya kalau kita lihat kalau kita bercakap tentang ayat ini, apa yang kita akan lihat ini, iaitu latihan yang Allah berikan sebelum ke medan perang. Dia punya latihan awalnya ialah di dalam solat kita. Ya. Nah, orang lelaki dia kalau boleh pergi ke masjid, ustaz ya, kena pergi ke masjid. Itu latihan disiplin sebelum pergi ke medan perang. Dia kalau macam kalau ustaz jadi imam, ustaz ya, kalau dah imam, ya, dah azan dan iqamah, terus ustaz akan angkat, ya, angkat takbir tu solat. Ya. Tak ada nak tunggu orang lambat cepat apa sebagainya, dan orang makmum kena bersegera. Lambat 1 minit hilang 1 rakaat contohnya, kan, dan dia akan malu, kan, lambat. Dia tak boleh lambat 1 minit pun. Disiplin ini adalah disiplin yang penting apabila ke Tabuk, ya, yang diceritakan dalam surah ini. Jadi orang lelaki begitu, dia tak macam orang perempuan. Orang perempuan kalau di rumah tu, kalau dia katakan dia masih lagi dah ambil air sembahyang, kemudian nampak anak berak ke sekejap, dia boleh pergi basuh kejap, ataupun pinggan tak basuh dia cuci sekejap, dia adalah seminit 2 minit. Tetapi bagi orang lelaki, dia kalau kena on time. Bukan maksud orang perempuan tak payah on time, ya, tetapi dia punya psikologi settingnya berbeza. Itu sebabnya kalau katakan di rumah sembahyang jemaah PKP, ustaz ya, cabarannya kalau orang lelaki guna kaedah di masjid, ya, kalau dah iqamah je takbir terus Allahu akbar. Yang si isteri ke anak ke yang lambat semua kena kan. Pasal itu kaedah di masjid. Dia tak ada pula imam tengok macam tak datang lagi ni, kan, tak apalah kita tunggulah dulu, kan, ataupun kayak kesianlah ada yang tak sempat, dia baru makan tengah hari, tak apalah kita tunggu kejap biar dia basuh tangan baru kita angkat takbir. Tak ada, ya. Kerana apa? Kerana fokusnya adalah kepada Allah SWT. Jadi ini psikologi yang penting. Jangan sampai anak-anak lelaki jadi apa istilahnya, jadi betina, ustaz, kan, ataupun jadi tak berapa jantan. Kerana apa? Kerana salah satu latihannya pergi solat berjemaah. Dan mengapa ada ramai lelaki yang jadi lembut zaman sekarang, ustaz ya? Salah satunya kita tanya, saya pernah buat program, saya tanya pada yang datang ada 12 orang daripada satu universiti awam yang lembut-lembut ni. Saya tanya, pergi sembahyang berjemaah tak? Tak. Kata mengapa tak pergi sembahyang berjemaah? Satu ialah pasal dia tak suka dekat sana lelaki. Satu, kan, lelaki maksudnya bila mereka pergi sembahyang tu kan kena rapat dulu waktu sebelum PKP kena rapat. Kadang-kadang kena pijak kaki, kan. Terpijak kaki. Dia kata dia tak selesa. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ketiak ada berbau, dia kata. Kami ni suka yang wangi-wangi dan perfume dia perfume wanita. Ya, jadi perkara itu menerangkan mengapa banyak lelaki lembut, ya, dan lelaki lembut ni jadi lembik lah lepas tu, ustaz. Ya, jadi lembik bila kena ni sikit. Kalau macam ni saya tak naklah berada dalam peraturan agama. Perkara-perkara begitu yang kita kena sama-sama bina. Bagi ibu-ibu yang ada, pastikan ayah yang lelaki, ya, anak yang lelaki, kalau ada peluang pergi masjid, dipersilakan, ya, pasal itu adalah latihan untuk melatih kejantanan bagi seorang lelaki. Berbanding dengan dalam ayat 87 ini, radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka ni happy, ya, mereka ni suka, redha bila bersama dengan khawalif. Khawalif ini adalah orang-orang perempuan-perempuan yang ditinggalkan. Wa tubi'a ala qulubihim, dicop dalam hati mereka bahawa mereka ini tidak memahami, ya, tidak menghargai perjuangan keimanan. Fahum la yafqahun, ya, iaitu mereka ini tidak mengerti sebenar-benarnya makna iman, makna perjuangan. Mereka tidak faqih. Jadi bila kita cakap tentang istilah fiqh, ustaz, ya, tentang faqih ini menunjukkan apa? Menunjukkan ialah kalau kita, ya, kita ini orang yang faqih, dia berjuang. Kalau suka orang itu belajar agama tinggi tapi suka duduk kat rumah, kan, dengan anak isteri, dengan tu bila suruh pergi keluar dia, tak apalah saya ni, bagilah orang lain, kan, saya suka duduk rumah, saya ni family man. Bukan salah jadi family man, tetapi kalau suruh sikit je, tak apalah awak pergi dululah, kan, itu menandakan bahawa orang itu tidak faqih walaupun dia belajar tinggi ilmu agama. Kerana ini istilahnya dia tidak mungkin akan redha pada duduk-duduk sahaja. Dan ayat 88 disambung, lakini rasul, berbanding dengan satu lagi kumpulan, iaitu orang-orang beriman dipimpin oleh siapa? Rasul.
Mengapa rasul? Pasal rasul bukan sekadar beritahu okey sila keluar berjuang berperang, tetapi nabi sendiri yang memimpin pada perang Tabuk. 61 tahun kan. 61 tahun. Umur orang sekarang pencen, kan? Kalau dalam tentera pun kebanyakannya dah pencen. Tetapi nabi memimpin Tabuk 30,000 orang, ya, walladzina amanu, dan orang beriman ma'ahu, yang bersama dengannya. Itu sebabnya bila cakap tentang orang beriman ini, dia mesti bersama dengannya, bersama dengan nabi. Ya, nabi sudah wafat, tapi perjuangan nabi itu kita sama-sama pegang bersama pada waktu ini. Cara macam mana saya ingat, mungkin di tempat kerja, di rumah contohnya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta tuan-tuan, ya, apa duit yang saya ada sedikit daripada diri, masa, tenaga apa sebagainya, kita kena cari jalan macam mana agar dapat bersama dengannya, dengan nabi, dengan rasul, perjuangan yang dilakukan. Allah memuji wa ulaika lahumul khairat, itulah kebaikan bagi mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Apakah ganjarannya? Di dunia jadi orang yang dapat kebaikan, dapat keuntungan. Di akhirat, kita baca daripada ayat 89 sekali lagi. Okay. Apakah penerangan Allah tentang ganjaran bila sampai ke akhirat sana? Silakan Ustaz. 89 89. Okey, jom kita sama-sama baca ayat 89 untuk mengetahui bagaimana ganjaran yang Allah sediakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعد الله لهم جنات أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-89, Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Ustaz, kalau katakan ada seorang lah, ya, dia telefon Ustaz, kan? Dia kata, Ustaz nak datang ke Kedah ke? Mungkin Ustaz kata, oh iyalah saya dah habis PKP nanti nak datang ke Kedah. Saya nak bagi satu hadiah pada Ustaz. Saya akan siapkan Ustaz, ya, satu rumah yang memang istimewa, dan rumah ini bukan sekadar ada swimming pool tetapi ada sungai di bawahnya. Oh subhanallah Ustaz, ya. Kalau orang tu cakap begitu, ya, dia bukan cakap Ustaz saya nak bagi Ustaz satu rumah, dia bukan cakap begitu. Dia cakap saya nak siapkan. Ya. Itu baru orang pun kita rasa berbunga-bunganya kan, okey. Dan rupanya dia kata untuk 3 hari je Ustaz, ya. Lepas tu Ustaz bagi balik pada saya. Okey. Dalam ayat ini Allah kata a'addallah, ya, Allah siapkan. Boleh saja ayat ini terus saja lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tidak ada perkataan a'adallah, tetapi di sini Allah memuliakan sangat kepada orang yang sanggup berjuang walaupun kena meninggalkan keluarga dalam keadaan perit. Tabuk itu 600 km dalam keadaan panas, Nabi pada umur 61 tahun, keadaan yang amat getir, tetap juga berjuang kerana Allah. Ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Allah siapkan. Maksudnya memang nak bagi betul-betul dimuliakan oleh bukan raja tetapi raja segala raja. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ada sungai di bawahnya, bukan tepi sungai, di bawahnya ada sungai. Maksudnya rumah itu adalah amat besar, ya. Khalidina fiha, bukan 3 hari Ustaz, ya. Forever. Ya. Insya-Allah. Terus menerus. Mengapa penting sangat perkara ini? Kerana bagi orang-orang yang beriman, dia bukan sekadar tengok yang di depan. Tengok di depan ada perit bagi tuan-tuan, ya, nak duduk 1 jam, kemudian daripada apa yang tuan-tuan faham daripada My Quran Time ini nak dilaksanakan, nak tolong sana, kena bersusah berperit, itu memang lumrah dalam perjuangan. Tetapi kerana kita dah nampak dah hujungnya, macam kita nak balik kampung Ustaz, ya. Bila dah nak balik kampung, walaupun kita tahu jam, orang nak balik Kelantan, saya dulu tertanya-tanya mengapalah orang balik Kelantan ni memang suka balik kampung, kan.
naik kereta yang berjam-jam, tetapi bukan kerana berjam-jam itu, kerana poinnya sampai ke rumah dapat tengok mak, dapat tengok ayah, dapat tengok kampung halaman, walaupun sampai 24 jam sanggup juga meredah. Itu baru bercakap tentang kampung di sini. Apatah lagi bila Allah cakap tentang kampung di sana kekal selamanya, zalikal fauzul azim. Ini adalah satu kemenangan yang besar. Ketika kamu rasa bahawa di dunia ini ada masa tidak rasa azim, kita rasa macam alamak kan, nak kena buat itu, nak buat ini. Ini adalah semangat yang dibina oleh para sahabat, ya, dan juga untuk kita untuk berjuang. Ibu-ibu terus berjuang, ya, untuk terus setiap hari kena hantar anak ke sekolah contohnya, kan. Bukan mudah sebenarnya Ustaz ni, nak ambil anak, nak siapkan. Dia lebih seronok lagi waktu kena cuti hari tu, kan. Tetapi kerana kita tahu bahawa ini adalah daerah perjuangan, hasilnya bila sampai di akhirat nanti. Dan ini ciri orang beriman. Tetapi kalau ada orang yang di kalangan A'rab, itu disampaikan pada ayat yang ke-90. A'rab ini adalah golongan badui, ya, orang kampung lah, ya. Mereka ini minta izin agar tidak pergi berperang, ya. Dan Allah mengatakan pada mereka ini adalah alladzina kadzabullaha wa rasulah. Mereka ini adalah mendustakan Allah dan Rasul. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih, ya. Istilah yang digunakan sini sayusibul ladzina kafaru, kalau ada di kalangan mereka ini yang kufur, azab. Tetapi kalau mereka ni memang lemah, memang sakit, memang tak mampu, mereka ini tidak akan diazab. Itu yang akan diterangkan pada ayat 91. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan taba'a, ya, mencetak, ya, menutup, meletakkan tampal pada hati, ya. 11 kali disebut di dalam Al-Quran, dan bila Allah menggunakan perkataan ini menunjukkan pada ayat yang ke-87, wa tubi'a ala qulubihim. Mengapa Allah menutup hati mereka? Disebabkan oleh mereka memilih untuk redha duduk goyang kaki. Ya, mereka tidak mahu berusaha atas iman. Iman ini perlu diusahakan, perlu diperjuangkan. Maka Allah tutup hati. Tetapi kalau kita, tuan-tuan sekalian, terus mendalami Quran, berjuang di tempat kerja, ya, kita tidak redha duduk goyang kaki, Allah tidak akan sia-siakan permintaan untuk hidayah. Dan inilah yang kita harapkan daripada My Quran Time. Kita berehat sebentar, kita kembali semula baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang teruskan perjuangan My Quran Time ini. Inilah sebagaimana ayat yang kita baca sebentar tadi, balasan yang begitu hebat kepada sebuah perjuangan yang menuntutkan kesabaran dan juga pengorbanan jiwa, raga, tenaga dan sebagainya. Kerana harga inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan membayar, menyediakan, menyiapkan, sebagaimana kata Ustaz Tuan Fazrul sebentar tadi. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita menjadi sebahagian daripada mereka ini. Amin. Baik, kita nak melihat sedikit pelajaran tajwid pada hari ini. Kita sedang belajar berkenaan dengan hukum mim mati pula. Sebelum ni kita dah selesai nun mati dan tanwin. Okey, kemudian sekarang kita nak belajar hukum mim mati pula. Jangan kata Ustaz, mim mati tak ada tanwin ke? Tak, itu lain. Nun mati dan tanwin sekali. Adapun mim mati sahaja. Okey, mim mati ni sebagaimana kita maklum, mim mati adalah mim yang tidak ada baris. Mim yang mati ni mim yang tidak berbaris. Maka kita lihat slide kita,
bila dalam Quran ada mim mati ataupun disebut mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka dia akan berlaku 3 hukum. Akan berlaku 3 hukum apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran lah. Iaitu yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham saghir ataupun idgham mislain ataupun kita biasa sebut idgham mutamathilain, kan? Dan yang ketiga izhar syafawi. Ada 3. Dia akan pecah kepada 3 hukum apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Maka insya-Allah hari ini kita lihat dahulu hukum yang pertama, iaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berlaku macam mana? Apabila ada sahaja mim mati ataupun mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Satu je huruf dia, huruf ba. Maka wajib diikhfakan dan dinamakan ikhfa syafawi kerana huruf mim dan ba itu makhrajnya berada di bibir, kan? Mim dan ba itu kan makhrajnya dekat sama-sama. Makhrajnya adalah makhraj yang sama, itu makhraj bibir. Ba ma, ba mim. 2 huruf pada satu makhraj yang sama. Kita lihat contoh senang. Contoh pertama tarmihim bihijarah. Kita baca surah Al-Fil, selalu kita baca. Okey, mim mati, tarmihim, mim mati bertemu dengan ba, maka kita baca secara ikhfa syafawi, iaitu kita kena panjangkan kadar dengung dia satu. Dan yang kedua, pastikan mulut kita itu sentuh bibir kita secara sentuhan yang biasa. Jangan sentuhan yang terlalu kuat sampai kemam, ataupun buka mulut yang terlalu besar, tak rapat bibir. Okey, so bacaannya cuba sama-sama. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Contoh yang kedua, wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim biha, him bi, tarmihim bi, tarmihim bihijarah. Itulah hukum ikhfa syafawi, dinamakan ikhfa syafawi. Macam mana dia berlaku ikhfa syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan satu huruf saja, hurufnya huruf ba, maka kita baca dengan secara dengungkan huruf tersebut. Dan pastikan bibir kita sentuh, bersentuhan. Jangan terlalu rapat sehingga macam bunyi kemam, kan? Tarmihim, jangan begitu. Biasa saja. Tarmihim bihijarah. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi menyatakan tentang ikhfa syafawi, Ustaz, ya. Ikhfa biasanya ikhfa khalqi itu dia banyak, ya, tapi kali ini satu huruf saja, ya. Dan ini mim bertemu dengan ba. Dia macam iklab, Ustaz, ya. Macam iklab, tapi apa beza? Sama ke? Ya, dari sudut hurufnya berbeza, tapi praktikalnya sama. Praktikal sama. Sebab tu kalau ba dia tukaran daripada nun mati jadi mim. Mim kecil itu. Mim yang ditukarkan. Adapun mim memang mim sendiri yang mati, maka bertemu dengan ba. Ikhlaq juga bertemu dengan ba. Jadi cara bacaannya samalah tu. Bacaan dia sama. Hampir sama, ya. Okey, jadi itu panduan untuk memastikan kalau nak hafal adik-adik yang nak belajar tajwid, ya, ikhfa syafawi satu. Ya, begitu Ustaz, ya. Tapi kalau ikhfa khalqi banyak 15, Ustaz, ya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki 15 hakiki. Ya, khalqi itu izhar khalqi. Okey. Jadi dia selalu tukar-tukar itu. Jadi alhamdulillah kita belajar sedikit dan kita nak menyambung, ya, kepada ayat yang telah kita baca sehingga ayat 91 sebentar tadi, iaitu Allah menyatakan tentang 3 kumpulan mereka yang diberikan excuse, ya. Dia lelaki, ya, tetapi dia yang pertama duafa, iaitu lemah dari segi mungkin orang yang lanjut usia, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wala alal marda, iaitu mereka yang sakit, ya, yang kronik, ya, bukan sekadar sakit kepala, sakit hati, tak boleh lah begitu, ya. Tapi kalau yang kronik betul sampai tidak boleh pergi berjuang, itu tadi, itu yang kedua,
ya. Maksudnya mungkin kalau zaman sekarang ustaz ni kena jumpa doktor yang original bagi MC original. Dia ada juga MC yang tipu ustaz ya. Dia sikit-sikit pening kepala je dapat MC. Dan yang ketiganya wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiqun, ya, haraj, iaitu mereka yang tidak ada modal. Pasal kita kena faham bila mereka pergi berjuang ni ustaz ya, mereka kena bawa unta sendiri, ya, kemudian makanan sendiri kerana ini waktu yang getir pada peristiwa Tabuk tersebut. Jadi kerana mereka tidak ada modal, idza nasahu lillahi wa rasulih, tapi masih lagi mereka ni nasahu ini maksudnya ikhlas, maksudnya bersih kepada Allah dan Rasul, niatnya memang betul nak ikut Allah dan Rasul. Cuma mereka salah satu daripada tiga ini Allah cakap apa, ma alal muhsinina min sabil, ya, tidak ada masalah mereka ini tidak pergi dalam perjuangan tersebut. Wallahu ghafurur rahim, Allah mengampunkan, Allah Maha Penyayang. Maksudnya tak pergi ini satu dosa, tetapi Allah ampunkan kepada tiga kumpulan yang tidak mematuhi ataupun tidak layak untuk pergi berperang. Jadi kita nak tengok lagi apakah yang dibuat oleh orang beriman. Ya, Allah kontrakan orang beriman dengan orang munafik dalam keadaan mereka ini ingin pergi berjuang. Ada orang kaya munafik minta excuse, tapi orang miskin beriman apa mereka buat? Kita baca ayat 92 dan 93 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca lagi dua ayat 92 dan 93. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan kita berbeza dengan ciri-ciri orang-orang munafik, yang mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita insya-Allah. Sama-sama kita baca, tapi untuk itu kena faham dahulu macam mana cerita Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, dan dengan tadabbur yang supaya dapat mengesankan jiwa kita daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada surah At-Taubah, ya. Ayat 92 itu adalah penghujung kepada juz yang ke-10, dan sebenarnya ayat 93 pengawalan ustaz, ya, kepada juz 11 yang kita akan kita berehat ataupun kita akan ulang kaji lagi ustaz, ya, 10 surah yang 10 juzuk yang ada sebelum kita meneruskan juzuk yang ke-11. Jadi ayat yang ke-92 kita lihat dahulu. Dan tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak dosa ke atas orang yang datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang minta apa kepada tuan-tuan sekalian? Mereka minta untuk diberikan kenderaan kepada mereka, ya, atau kalitahmilahum, maksudnya nak bawa mereka. Mengapa kena bawa mereka? Mereka tak ada kenderaan, tak mampu nak pergi ke Tabuk itu 600 km jalan kaki, tak mampu. Ya, jalan kita zaman sekarang ni naik kereta pun boleh tahan ustaz, berapa jam nak sampai ke Tabuk daripada Mekah ataupun daripada Madinah tersebut. Jadi mereka bertanya pada Nabi, ya, kalau boleh recommend lah, siapa-siapa boleh share kan untuk naik bersama. Tetapi ataupun boleh bagi kenderaan, bagi unta untuk mereka menaiki. Tetapi apakah jawapannya?
qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, ya, iaitu mereka tidak ada lagi tambahan pasal masing-masing hanya untuk masing-masing. Ada yang dah infak, kalau katakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman sudah pun infak, itu dah digunakan untuk pelbagai keperluan, jadi dah habis sumber, ya. Maka apakah yang berlaku di sini? Tawallau, mereka kembali, mereka balik ke rumah mereka, wa a'yunuhum tafidu minad dam', iaitu mereka menangis, ya. Kerana apa? Kerana mereka ni orang kuat, ya, mereka ni bukan lemah, mereka ni bukan sakit, tetapi la yajidu nama yunfiquna haraj, mereka ni tidak ada modal, tidak kaya, ya. Mereka bertemu dengan Nabi, minta kalau bolehlah ya Rasulullah, tolonglah kalau ada transport tambahan ke apa ke, kami nak pergi juga. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Mereka pergi bertanya kepada pemimpin ataupun orang-orang di sekitar untuk apa? Untuk berjuang. Saya ada seorang Ustaz, ya, dalam baru ni ada program di online. Dia kata dia ni tak ada duit sangat, tapi ada orang lain minta tolong pada dia. Dia rasa sedih sangat bila dia tak dapat tolong orang lain. Jadi dia kata, boleh tak saya pergi jumpa orang lain, minta bantuan, bukan untuk bantu dia. Dia tak berapa cukup, tapi dia tak nak orang bantu dia. Dia nak orang lain bantu pada orang lain. Boleh tak buat begitu? Dia sampai tahap begitu, ya. Kerana ingin berjuang membantu orang lain, ingin berjihad fi sabilillah. Ini yang direkodkan dalam ayat 92. Mereka ini tanya Nabi. Dia tak semacam orang-orang yang munafik. Mereka kaya, tetapi mereka tanya Nabi untuk tak pergi. Orang miskin beriman, dia pergi tanya Nabi macam mana cara nak pergi. Kalau boleh tolonglah kami nak pergi juga. Ini mesej yang besar kepada kita, tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time. Kita nak bina dalam organisasi, dalam keluarga kita, agar anak kita, kepada staff kita menjadi resourceful. Ya, dia nak buat kerja. Dia tak cukup, tak pandai, tak cukup itu ini, tak apa. Tetapi dia ada inisiatif satu, ialah dia, kalau dalam ayat ini ialah ma atauk, ya, mereka datang kepadamu. Dia pergi bertanya, saya sebenarnya bos, saya sebenarnya mak, saya nak buat ini kan, tapi tak pandai, tak cukup, tak boleh tak tolong. Tapi dalam hal ini memang Nabi tidak cukup sumber, Ustaz, ya. Mereka balik dengan rasa sedih. Kerana apa? Kerana mereka tidak mampu untuk menginfakkan ataupun menyumbang ke arah perjuangan. Itu Allah puji kepada mereka. Mereka itu tidak ada masalah kerana mereka itu sudah buat yang terbaik. Dan sekali lagi pada ayat yang ke-93, ya, memulakan juz yang ke-11 ini, Allah mengulang kembali innamas sabilu 'alal ladzin, iaitu memang sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Kita nak baca sekali lagi ayat ini untuk sama-sama kita ingatkan. Ayat ini lebih kurang macam ayat nombor 86 87, Ustaz, ya. 86 semalam, 87 hari ini, iaitu dia pergi jumpa Nabi khas untuk minta excuse, nak bagi MC, ya, MC yang tak original, Ustaz, ya, bukan MC original, MC yang tidak asli, ya. Jadi ini sifat orang munafik, ya, yang direkodkan di dalam Al-Quran, dalam sejarah. Dan sampaikan Allah menyatakan bahawa Nabi kalau jumpa orang begini, next time, pasal dia ada cakap next time nanti saya akan ikut, kan. This time saya tak ikut, next time. Orang begini dia mulut manis, ya, dia mulut manis, jangan percaya. Orang-orang begini kalau HR, ya, kena bagi warning letter 1 2 3, kalau masih lagi ulang, sila apa Ustaz, bila pergi. Okey. Pasal apa? Pasal dia bukan masalah tak boleh tu ramai orang tak boleh, tak pandai, tetapi macam mana bersungguh untuk membenarkan, ya, betul-betul menghargai amanah dan iman yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 93. Auzubillahi minasyaitanir innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu وطبع الله على قلوبهم
فهم لا يعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 93, sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang padahal mereka orang kaya. Jadi sebenarnya tuan-tuan mengingatkan kepada kita, orang kaya, tuan-tuan kalau kaya, apa maksud kaya? Kaya itu maksudnya dia ada lebih daripada apa yang diperlukan. Makannya kalau katakan biasa satu pinggan ustaznya, dia ada bekalan lebih dalam peti ais tu, kayalah tu. Ya, kalau dia ada kenderaan, kayalah tu. Kalau ada rumah walaupun sewa tetapi maksudnya tak payahlah sampai dia kena halau daripada rumah tersebut, kaya. Ya. Jadi apabila kita melihat kepada istilah wahum aghniya itu maksudnya mereka ini dah cukup, ya, tetapi mereka ini masih lagi minta izin untuk duduk di rumah. Nah, tidak sakit, tidak wanita, tidak anak kecil, tidak lemah, ya. Ada lebih. Lebih itu sebenarnya perlu digunakan untuk apa? Untuk perjuangan. Ini penting. Pasal apa? Pasal sebenarnya baru saya ni ustaznya ada ketika berforum, ya, ketika berwacana Al-Quran, ramai orang yang dia cari harta adalah untuk anaknya, untuk keluarga dia. Tak salah. Tetapi kalau dia tidak gunakan untuk perjuangan, ya, ini keutamaan kan. Kalau dia tidak gunakan untuk perjuangan ketika hidup, maka akhirnya harta yang ada itu dia akan tinggalkan juga. Dan harta itu kalau sampai pada anaknya, tak semestinya anaknya akan gunakan untuk perjuangan, ya. Kalau sampai pada isterinya, tak semestinya sampai perjuangan. Dan lebih sedih lagi, dua kemungkinan. Yang pertama, pasal harta, anak beranak bergaduh. Allah. Ini yang banyak berlaku, yang dikongsikan oleh Amanah Raya, ya, iaitu ada sekitar 7 hingga 80 bilion harta beku. Mengapa jadi beku? Pasal dia tak buat wasiat, dia tidak buat apa, kemudian anak pun bergaduh apa sebagainya, benda tu pergi kepada Amanah Raya, bila nama masih lagi nama si mati, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa kecuali kena ada perbincangan di peringkat fatwa macam mana nak mencairkan balik. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan, ya, perjuangan ataupun harta yang ada, kalau kita ada lebih sahaja, hari ini kena fikir kalau untuk anak dah cukup, untuk isteri dah cukup, untuk keluarga dah cukup, macam mana saya nak memberi, nak menyumbang kepada perjuangan projek-projek menaikkan nama Islam dan nama ataupun menyebarkan Quran. Kena fikir perkara tersebut. Kalau semalam dah derma, itu semalam. Hari ini kena tanya balik semula. Pasal apa? Pasal kalau tidak, ya, kita rasa macam alah tak apalah, kan. Ini akan menyebabkan hati kita jadi lemah dan akhirnya kalau katakan ekstrim pada zaman Nabi ini, yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Mereka itu memohon untuk tidak pergi berperang. Dan mereka suka duduk, dan Allah kata kerana mereka suka duduk sahaja, goyang kaki, wa taba'allahu ala qulubihim. Ya, hati mereka dicop ataupun ditutup. Fahum la ya'lamun, tapi mereka tidak faham sebenarnya apa kesan bila mereka duduk goyang kaki tersebut, kecuali dia akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin lihat dalam situasi orang-orang munafik di atas skrin. Sama-sama kita perhatikan. Ya, senang hati betul, tak kena pergi perang, ya. Tapi sebenarnya apa bestnya pergi berjihad fi sabilillah tu, entah dahlah duit hilang, nyawa melayang. Itu dialog orang-orang munafik, ya. Konon nak dapat syurga, ya, meringan-ringankan sungai lah, menang besar lah, ya. Jadi dialog begini berlaku pada orang munafik, tetapi ia juga boleh berlaku pada zaman ini bila orang memandang ringan, ya, kepada nak menderma, nak menyokong kepada perjuangan Islam. Harapnya kita melaksanakan, mengambil pelajaran daripada halaman ini sebagai resolusi yang pertama, iaitu resolusi daripada halaman 201 ini, mendalami ilmu agar faham hal agama dan sanggup berjuang. Makin belajar agama, makin berjuang, itu namanya faqih. Tetapi kalau tidak, itu maksudnya la yafqahun. Yang pertama. Yang kedua, gunakan harta dan anak pinak untuk mendapatkan kebaikan dan kejayaan di dunia sampai ke akhirat dengan memperjuangkannya, menyumbang kepada perjuangan Islam. Bukan sekadar harta dikumpul-kumpul, anak dijaga-jaga, tetapi mereka tidak dilaburkan untuk menaikkan nama Islam dan juga mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, bersemangat untuk terlibat dalam jihad perjuangan dan sedih jika tidak ada projek hari ini yang saya bantu untuk menaikkan kalimatullahi hiyal ulia. Kita berdoa, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima amal kita pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan yang menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ya, sebagai satu usaha kita nak menyatakan pada Allah, ya Allah, kami ini tidak mahu dicop hati kami daripada hidayah berjuang padamu, dan insya-Allah kita bertemu kembali pada jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan kita terus melihat jangka masa panjang perjuangan sampai ke syurga bertemu Tuhan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.